Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan 3 berdasarkan penulisan artikel masing-masing. Jadi, nama diberi Nurul Fatihah Tira binti Muhammad Fauzi. Saya pelajar PPSMP BMSK 1 akan menerangkan, membentangkan penulisan artikel rakan saya sendiri iaitu Muhammad Muaz bin Mat Rasik. Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kamsia Widayati binti Harun. Saya Bexli Rekzan Basas dari PPSMP BMSK 1. Pada hari ini akan membentangkan ulasan artikel keprofesionalisme keguruan yang telah disediakan oleh Abera Albert Akang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Widayati dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Dayang Nur Syahira binti Muhammad Asli akan menuliskan pembentangan ataupun ulasan penulisan akademik GPP 1063 iaitu pengantar pengajian profesional, yang mana saya akan mengulas penulisan akademik Nurul Faizah binti Nordin. Dalam kandungan Saya akan meneruskan tajuk pembentangan saya, iaitu saya akan menerangkan tentang apa. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang ulasan artikel yang telah saya pilih rakan saya lah. Jadi antara penulisan artikel yang telah saya pilih ialah Muhammad Muaz bin Mat Rasik, iaitu rakan sekelas saya sendiri Bahasa Melayu SK1. Jadi berdasarkan penulisan Muaz, apa yang saya dapati, apa yang dapat saya ulaskan dalam penulisan Muaz ini, penulis menerangkan tentang 5 perkara. Yang pertama ialah dari segi elemen-elemen profesionalisme keguruan. Yang kedua dari segi pendekatan-pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. Iaitu penulis memberitahu dahulu apa itu maksud pembelajaran sepanjang hayat dan pendekatan-pendekatan PSH itulah. Jadi yang ketiga adalah dari segi isu dan cabaran profesionalisme keguruan. Yang keempat adalah kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah isu pendidikan. Jadi berdasarkan 5 topik yang telah dihuraikan dalam penulisan artikel Muaz ini, dapat saya rangkumkan bahawa penulis ini telah menerangkan secara kesemua topik ini dengan baiklah. Baiklah, yang pertama saya akan menyentuh tentang keutuhan wacana. Ciri-ciri keutuhan wacana yang pertama adalah dari segi tata bahasa dan kesesuaian pemilihan kosakata. Jadi berdasarkan artikel penulisan yang telah saya kaji berdasarkan kawan saya punya ini sendiri, terdapat beberapa tata bahasa dan kesesuaian pemilihan kosakata yang telah digunakan. Yang pertama dari segi penggunaan penanda wacana. Penanda wacana ni adalah apa yang kita guna seperti ingin memasukkan ke perenggan yang lain lah. Sebagai contohnya, seperti ayat seterusnya, akhir sekali, oleh itu, dalam hal itu, selain itu dan sebagainya. Banyak lagi lah penggunaan penanda wacana yang telah digunakan oleh penulis. Dan yang kedua adalah dari segi penggunaan kosakata. Penggunaan kosakata yang digunakan oleh penulis ini adalah salah satunya sangat tinggi penggunaan kosakatanya. Dia sebagai contoh, sebagai sifat inquiry, millennium, secara harafiahnya, holistik dan sebagainya. Jadi, dengan penggunaan kosakata yang tinggi ni, dia menunjukkan penggunaan dalam sesuatu perenggan ayat yang digunakan oleh penulis ini membuatkan sesuatu ayat, sesuatu perenggan itu sangat bagus dan sangat mantaplah untuk dibaca oleh pembaca lah. Baiklah, seterusnya yang ketiga, bagi tata bahasa dan pemilihan kosakata. Seterusnya adalah dari segi pembentukan ayat. Dalam pembentukan ayat penulis ini dapat dilihat pembentukan ayatnya sangat gramatis. Jadi berdasarkan contoh di atas, iaitu saya mengambil satu perenggan tentang tajuk kepentingan komuniti dalam pendidikan dapat membantu kanak-kanak belajar dengan lebih baik. Jadi berdasarkan perenggan di atas, dapat dilihat cara
dia membentukkan sesuatu ayat itu sangat dramatis dan sangat bagus, iaitu tiada unsur perlewahan, iaitu tiada perkataan yang sering digunakan, dan serta kepanjangan, kepemerengganan ayat tersebut tidak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Jadi untuk membaca, apabila saya membaca penulisan ini, tidak mengantukkan saya lah, dan cara dia mengolah sesuatu ayat itu sangat bagus. Jadi daripada situ juga dapat dilihat dia memasuki juga unsur masukkan tokoh-tokoh, contoh-contoh sebagai bagi menahan lagi dia punya penulis punya isi tersebut lah, sebagai penambahan dan menyedapkan lagi sesuatu penulisan yang telah dibuat oleh penulis. Seterusnya saya akan pergi kepada keutamaan wacana dari segi kohesi dan koheren. Jadi sebelum tu kita pergi kepada apa maksud kohesi dan koheren. Maksud kohesi ni dia merupakan pertautan, iaitu hubungan antara satu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan frasa ayat yang lain dalam wacana lah. Jadi manakala koheren pula ni dia membawa maksud kepada kesinambungan idea, iaitu membawa maksud makna sesuatu teks itu mempunyai kesinambungan lah yang membawa maksud sesuatu teks ataupun ayat yang telah dihuraikan oleh penulis apabila dihasilkan dan dibaca seperti mempunyai penanda wacana. Jadi yang pertama dari segi kohesi, apa yang saya dapat lihat daripada penulisan artikel penulis ini, penulis dia menghuraikan setiap isinya tu secara berperingkat-peringkat. Maknanya dia bermula dengan dia menghuraikan daripada elemen-elemen profesion keguruan. Selepas itu dia menerangkan tentang pendekatan sepanjang pembelajaran sepanjang hayat dan seterusnya. Serta ayatnya juga pelbagai digunakan oleh penulis, penggunaan tanda baca yang betul dan terdapat sedikit sahaja kesalahan ejaan yang saya dapati di dalam artikel penulis inilah. Jadi daripada segi koheren pula, penulis ini dia menghuraikan secara teratur mengikut logik, mengikut fakta yang betul, iaitu dengan idea-idea yang dikemukakan oleh penulis ini, ia menyokong dengan dari segi ada tokoh-tokoh, bukti ataupun contoh yang diletakkan dalam setiap pemerengganan yang dihuraikan, yang dibuat oleh penulis. Jadi dapat dilihat di sebelah ini merupakan salah satu contoh pemerengganan yang mempunyai kohesi dan koheren oleh penulis yang saya kaji, yang saya analisis ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada keutamaan wacana seterusnya, iaitu laras bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel penulis ini. Jadi, berdasarkan petikan di atas yang sebagai contoh itu, didapati penggunaan dalam pemerengganan iaitu laras bahasa yang digunakan adalah penggunaan ayat yang formal, iaitu sememangnya dalam menghasilkan sebuah penulisan mestilah menggunakan ayat yang formal. Jadi berdasarkan petikan di atas yang telah dilakukan oleh penulis ini, didapati dia menggunakan ayat yang formal lah, tiada ayat yang bukan formal dan informal. Jadi dalam laras bahasa ini juga penulis juga tidak menggunakan ayat yang sehari-hari seperti yang selalu berkomunikasi lah, yang macam ayat yang biasa-biasa tidak digunakan ataupun selanga. Maksudnya penulis tidak menggunakan ayat yang sehari dan ayat selanga. Ia akan sekiranya digunakan ayat seperti berikut, ya, sebagai contoh penggunaan kata diri sendiri, penggunaan kata ganti nama diri, dia menunjukkan tidak formal. Jadi dalam sesuatu penulisan yang dilakukan berdasarkan penulisan penulis ini, berdasarkan di atas, dapat dilihat bahawa laras bahasa yang digunakan adalah sangat baguslah, dengan penggunaan ayat yang laras bahasanya sangat formal dan mudah difahami oleh pembaca. Terakhir, dari segi ciri keutuhan wacana, apa yang saya dapati adalah dari segi rujukan dan citasi.
Rujukan ni kita dapat lihat daripada rujukan yang di akhir-akhir penulisan sesuatu artikel. Dan citasi ni merupakan suatu rujukan juga, tetapi dia berada dalam penulisan. Okey. Jadi berikut di atas merupakan suatu contoh yang saya ambil daripada artikel penulis lah, iaitu Habib Mabsum dan Syed Kamaruzaman Syed Ali, 2011 Komitmen Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum dan Inovasi Berkesan Masalah Pendidikan 34 halaman 99 hingga 119. Jadi berdasarkan rujukan di atas ini, penulis telah menggunakan rujukan penggunaan APA, iaitu edisi yang ke-6. Jadi berdasarkan penggunaan APA di atas, dalam kita menggunakan APA ni mestilah mengikut dia punya format. Jadi berdasarkan contoh ni, terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan, iaitu tetapi walaupun terdapat beberapa kesalahan, penulis menunjukkan kefahaman yang bagus dan dia mengetahui cara format yang betul, tetapi terdapat kesalahan lah. Sebagai contoh, perkataan dan seperti yang dapat dilihat di atas ni, sepatutnya huruf dan itu tukar kepada simbol. Lepas tu tajuk artikel pula mestilah direncongkan, dan ada sedikit lagi masalah lah yang terdapat di situ. Tetapi apa yang saya teliti dalam rujukan dan citasi yang digunakan oleh penulis ini, sama ada dalam pemerenggan atau rujukan yang lain, didapati cara penggunaan APA ini yang digunakan oleh penulis sangatlah bagus, dan penulis ini memahami cara menggunakan APA yang betul bagi mengelakkan kesalahan format bagi membuat sesuatu rujukan dan citasi. Maka secara kesimpulan, secara keseluruhan, apa yang saya dapat simpulkan daripada ulasan artikel, ciri-ciri keutamaan wacana, gaya penulisannya juga, apa yang dapat saya rangkumkan adalah artikel penulis ini mencakupi segala ciri-ciri keutuhan wacana serta gaya penulisan yang sangat baik dan menarik. Terutamanya penulisannya memang sangat menarik untuk dibaca kerana dengan penggunaan keutuhan wacananya yang pelbagai. Jadi walaupun terdapat kesalahan yang tidak dapat dielakkan. Jadi berdasarkan penulisan artikel yang saya kaji ini, dapat saya berikan bahawa penulis ini telah membuat penulisan yang terbaiklah dengan wacana, keutuhan wacana yang sememangnya bagus, memangnya dapat difahami oleh pembaca, dan sememangnya sekiranya pembaca membaca artikel seperti ini sangat digalakkanlah untuk membacanya kerana sangat bagus cara dia mengolah ayat, sesuatu pemerenggan ayat tersebut. Baiklah, berikut merupakan kandungan dalam slide yang telah saya hasilkan. Pertama, saya akan mengulas tentang pengenalan artikel tersebut. Yang kedua, saya akan mengulas tentang kandungan artikel tersebut. Yang ketiga, saya akan mengulas tentang penggunaan ciri-ciri wacana dalam artikel tersebut. Dan yang terakhir, saya akan membuat rumusan secara menyeluruh terhadap artikel tersebut. Baiklah, kita terus masuk ke dalam pengenalan artikel tersebut. Jadi, tajuk atau tema artikel yang telah dihasilkan oleh Abera Albertakang ini ialah keprofesionalisme keguruan. Jadi, dalam artikel tersebut, penulis membahagikan atau menghuraikan ataupun membincangkan 4 perkara penting, iaitu yang pertama, elemen-elemen profesionalisme keguruan. Yang keempat, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, permufakatan komuniti dalam pendidikan. Dan yang keempat, cabaran-cabaran profesionalisme keguruan. Baiklah, seterusnya kita terus masuk ke dalam ulasan kandungan artikel yang dihasilkan oleh Abera Albertakang ini. Baiklah, berikut merupakan perkara-perkara yang telah dibincangkan oleh penulis dalam artikelnya. Iaitu yang pertama, penulis membincangkan tentang elemen-elemen profesionalisme keguruan. Dalam perkara tersebut, penulis memberi 3 isi utama, iaitu yang pertama, nilai dan etika, yang kedua, pengetahuan dan kemahiran, dan yang ketiga, jati diri dan kenegaraan.
Seterusnya, bagi perkara pembelajaran sepanjang hayat, penulis turut memberi 3 isi utama, yaitu bersemuka, dalam talian, dan juga teradun. Seterusnya, bagi perkara yang ketiga, penulis membincangkan tentang permufakatan komuniti dalam pendidikan. Dalam perkara tersebut, 6 isi utama telah diberikan oleh penulis, yaitu yang pertama, mencapai matlamat pendidikan. Yang kedua, membantu kanak-kanak belajar dengan lebih baik. Yang ketiga, membantu menangani masalah disiplin murid. Yang keempat, membantu murid yang mempunyai masalah keuangan. Yang kelima, mewujudkan toleransi perpaduan. Dan yang keenam, meningkatkan pembangunan profesionalisme keguruan. Jadi, untuk permufakatan komuniti dalam pendidikan ini, sebenarnya penulis membicarakan tentang atau membincangkan tentang kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan. Baiklah, untuk cabaran-cabaran profesionalisme keguruan pula, dalam perkara tersebut, 5 isi utama telah diberikan oleh penulis. Yaitu yang pertama, cabaran teknologi maklumat dan komunikasi, TMK. Yang kedua, cabaran kecekapan guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, cabaran dalam kompetensi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, cabaran guru permulaan. Dan yang kelima, cabaran guru yang mengajar subjek pendidikan khas. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus beralih kepada ulasan saya terhadap penggunaan ciri-ciri wacana dalam artikel yang telah dihasilkan oleh Abera Al-Betakang ini. Jadi, berikut merupakan 3 perkara yang telah saya ulas, yaitu yang pertama, saya mengulas tentang penggunaan tata bahasa dan pemilihan kosakata dalam artikel tersebut. Yang kedua, saya mengulas tentang kohesi dan koheren dalam artikel tersebut. Dan yang ketiga, saya mengulas tentang keutuhan wacana dalam artikel tersebut. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Baiklah, perkara pertama yang telah saya ulas dalam artikel yang telah dihasilkan oleh Abera Al-Betakang ini, yaitu yang pertama dari segi penggunaan tata bahasa dan pemilihan kosakata. Penulis memulakan penulisannya dengan menerangkan terlebih dahulu tema terhadap artikelnya, yaitu tentang keprofesionalisme keguruan. Jadi, sebelum memulakan ataupun meneruskan perbincangan terhadap artikel yang telah dihasilkan oleh penulis ini, penulis telah menerangkan atau membincangkan dan menghuraikan tentang tema bagi artikelnya dengan sangat baik. Penulis menyatakan bahwa profesi keguruan merupakan suatu tugas dan cabaran yang hebat untuk mendidik, membimbing, dan membentuk seseorang tersebut menjadi model insan yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Oleh itu, golongan guru ialah golongan yang bertanggung jawab untuk memastikan falsafah pendidikan negara dapat dicapai. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas membuktikan bahwa penulis bijak untuk menggunakan tata bahasa dan kosakata yang tepat untuk menyampaikan maksud kepada pembaca, dan melalui cara penulis ini menghuraikan, membincangkan tema artikelnya, tata bahasa serta kosakata yang dipilih untuk menghuraikan dan membincangkan tentang tema artikel ini sangat tepat dan mampu untuk menarik minat pembaca. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perkara yang kedua yang telah saya ulas dalam artikel yang telah dihasilkan oleh Abera Al-Betakang ini, yaitu dari segi kohesi dan koheren yang terdapat dalam artikel tersebut. Baiklah, seperti yang kita tahu, kohesi merupakan keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain, ataupun lebih dikenali sebagai urutan. Koheren pula merupakan kesinambungan ide yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami, ataupun dalam arti kata lain, pertautan ide yang dihasilkan dalam sesuatu teks itu. Jadi dalam artikel tersebut, penulis ada menyatakan bahwa antara elemen yang membantu dalam menangani cabaran profesionalisme keguruan ialah nilai dan etika. Elemen ini amat penting kerana guru merupakan contoh atau model peranan kepada muridnya. Hal ini akan membolehkan guru mudah diterima dan mendapat sokongan daripada murid, ibu bapa, dan masyarakat.
Baiklah, dalam petikan tersebut, kohesi dan koheren dapat dikesan apabila penulis mengembangkan idenya. Penulis menyatakan bahwa elemen nilai dan etika tersebut amat penting karena guru merupakan contoh atau model peranan kepada muridnya dan hal ini akan membolehkan guru mudah diterima dan mendapat sokongan daripada murid, ibu bapa dan masyarakat. Pada petikan tersebut jelas menunjukkan bahwa terdapatnya urutan serta petautan idea yang dilakukan untuk mengembangkan isi tersebut ataupun lebih dikenali sebagai kohesi dan koheren. Baiklah, kita masuk ke perkara yang ketiga yaitu keutuhan wacana. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4 yaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Jadi mari kita lihat satu persatu. Baiklah, kita masuk ke dalam keutuhan wacana yang pertama yaitu keutuhan semantik. Dalam artikel yang dihasilkan oleh penulis, terdapat banyak keutuhan semantik yang dapat dikesan dan berikut merupakan contoh bagi keutuhan semantik dalam artikel tersebut. Penulis ada menyatakan bahwa antara pendekatan pembelajaran sepanjang hayat adalah secara bersemuka. Pendekatan bersemuka ialah kaedah kursus atau menghadiri latihan yang bersifat formal, tidak formal, dan berstruktur secara berkelompok atau individu. Jadi keutuhan semantik yang dapat dikesan melalui petikan tersebut ialah hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada keutuhan leksikal. Jadi sebagai contoh dalam artikel tersebut, penulis ada menyatakan bahwa elemen nilai dan etika ini amat penting karena guru merupakan contoh atau model peranan kepada muridnya. Keutuhan leksikal yang dapat dilihat pada petikan tersebut adalah perkataan contoh dan model. Mengapa? Karena penulis menggunakan kata hubung atau untuk menghubungkan dua perkataan tersebut. Oleh itu, hal ini menunjukkan bahwa kedua-dua perkataan tersebut membawa maksud yang sinonim. Jadi itulah keutuhan leksikal yang terdapat dalam artikel, salah satu contoh yang terdapat dalam artikel tersebut. Baiklah, seterusnya kita masuk ke dalam keutuhan gramatikal. Jadi dalam artikel yang dihasilkan juga terdapat banyak keutuhan gramatikal yang dapat dikesan dan berikut merupakan contoh. Penulis ada menyatakan bahwa hal ini akan membolehkan guru mudah diterima dan mendapat sokongan daripada murid, ibu bapa dan masyarakat. Berdasarkan perkataan tersebut jelas menunjukkan bahwa penulis menggunakan kata hubung dan untuk menghubungkan ayatnya. Malah penulis juga menggunakan ayat hal ini yang menunjukkan bahwa ayat tersebut sedang menggantikan sesuatu perkara sebagai kata rujukan. Baiklah, seterusnya kita masuk ke dalam keutuhan wacana yang terakhir yang saya ulas dalam artikel yang dihasilkan oleh Abira Betakang ini. Jadi penulis menggunakan banyak tanda koma dan nokta dalam artikelnya agar intonasi yang dapat menimbulkan hubungan semantik itu dapat diwujudkan dalam artikelnya. Jadi keutuhan fonologi banyak dapat dilihat dalam artikel yang dihasilkan karena penggunaan tanda koma dan nokta yang digunakan oleh penulis dalam artikelnya sangat bersesuaian agar dapat menimbulkan hubungan semantik dalam artikel tersebut. Baiklah, kesimpulannya, melalui artikel yang telah dihasilkan oleh penulis, yaitu Abira Betakang, terdapat pelbagai pengetahuan baru yang saya perolehi. Antaranya adalah bagaimana penulis mengembangkan setiap isi dengan idea-idea yang bernas bagi setiap perkara. Setiap perkembangan ayat yang dilakukan adalah sangat tersusun dan baik. Seterusnya, cara penulis membuat pemilihan terhadap kosakata yang digunakan sepanjang penulisan artikelnya juga sangat baik karena setiap ayat sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, kohesi dan koheren yang terdapat dalam penulisan artikel penulis tersebut juga sangat baik dan juga sangat jelas. Begitu juga dengan laras bahasa yang digunakan oleh penulis yang formal dan sesuai dengan format penulisan, dan ditambah lagi dengan adanya wujudnya keutuhan wacana yang menjadikan laras bahasa dalam penghasilan artikel tersebut sangat baik. Jadi sekian saja untuk ulasan saya terhadap artikel yang dihasilkan oleh Abira Betakang yang bertemakan keprofesionalisme keguruan. Sekian daripada saya, sekian dan terima kasih. Dalam kandungan penulisan akademik pengantar pengajaran profesional penulis, terdapat 7 bahagian utama, iaitu bahagian pengenalan, bahagian elemen-elemen profesionalisme keguruan, bahagian pembelajaran sepanjang hayat,
kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan, bahagian cabaran-cabaran profesionalisme keguruan, dan bahagian cara elemen-elemen profesionalisme keguruan dan pembelajaran sepanjang hayat menangani cabaran dalam isu keguruan semasa, dan akhir sekali bahagian penutup. Baiklah, sebagaimana yang tertera dalam bahagian pengenalan, definisi perguruan dalam konteks pendidikan dan konsep profesionalisme menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2007 dinyatakan dengan begitu padat dan jelas. Kesimpulan kecil atau rangkuman makna bagi frasa konsep profesionalisme yang telah dinyatakan di akhir perenggan dalam bahagian pengenalan juga masih relevan dan menepati definisi leksikal frasa tersebut. Dalam bahagian kedua pula, iaitu bahagian elemen-elemen profesionalisme, setiap elemen tersebut dihuraikan dengan tepat, terperinci dan boleh difahami dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis turut memberikan sebab dan contoh bagi setiap elemen yang dinyatakan untuk menyokong pernyataannya. Buktinya, dalam perenggan ketiga, penulis menghuraikan elemen jati diri dan kenegaraan dengan menyatakan kepentingan bagi seseorang guru untuk mengaplikasikan elemen tersebut, iaitu supaya mampu menzahirkan akhlak yang baik dan menjadi teladan yang baik buat anak-anak didik. Contoh nilai yang boleh diterapkan dalam diri seorang guru juga dinyatakan dalam perenggan ketiga, yang mana nilai tersebut ialah nilai amanah, nilai ikhlas dan bijaksana. Baiklah, seterusnya kita masuk pula ke dalam bahagian yang ketiga. Sebelum menyentuh pendekatan pembelajaran sepanjang hayat, PSH, penulis terlebih dahulu memberikan konsep PSH di perenggan pertama. Konsep yang diberikan amatlah lengkap dan padat untuk dibaca. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis menerangkan definisi secara literal, tujuan dan penekanan pembelajaran sepanjang hayat PSH. Buktinya, penulis menyatakan PSH merupakan satu revolusi dalam sistem pendidikan yang meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk mengubah sikap menjadi lebih baik. Seterusnya, penulis menjelaskan setiap pendekatan PSH yang dimaksudkan iaitu pendekatan secara bersemuka, pendekatan dalam talian dan juga pendekatan secara teradun. Setiap pendekatan tersebut diberikan huraian yang ringkas tetapi masih boleh difahami. Hal ini dikatakan demikian kerana tiada sebarang contoh diselitkan dalam penghuraian isi. Buktinya, semua jenis pendekatan PSH diberikan huraian tanpa mengemukakan sebarang contoh kecuali pendekatan secara bersemuka. Seterusnya, kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan yang juga merupakan bahagian keempat dalam penulisan akademik ini. Dalam bahagian ini, penulis menyatakan 4 kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan, iaitu dapat mewujudkan toleransi dan perpaduan, berpotensi menangani masalah disiplin murid, dapat mencapai matlamat pendidikan dan mampu menambah baik kemudahan pendidikan. Setiap kepentingan yang dikemukakan disertai dengan huraian yang terperinci dan lengkap. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap kepentingan diikuti dengan sebab serta kesan, contoh ataupun cara untuk merealisasikan kepentingan permufakatan tersebut. Sebagai contoh, dalam perenggan terakhir, penulis telah menjelaskan bahawa permufakatan komuniti penting untuk menambah baik kemudahan sistem pendidikan dengan cara memperoleh sumbangan dan sokongan daripada masyarakat. Penulis juga memberi contoh kemudahan pendidikan yang dimaksudkan, iaitu kemudahan prasarana, kemudahan alat bahan bantu mengajar dan sebagainya. Bahagian seterusnya pula ialah cabaran profesionalisme keguruan. Penulis telah menyenaraikan 5 cabaran profesionalisme keguruan. Antara cabaran yang dimaksudkan ialah cabaran membentuk murid yang mempunyai adab dan nilai murni, cabaran membentuk murid yang kreatif dan inovatif, cabaran menyediakan murid dengan kemahiran teknologi maklumat TMK, cabaran menyediakan murid yang berdaya saing, serta cabaran melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran. Setiap cabaran dihurai dengan begitu baik.
Kerana kebanyakan isi disertakan dengan huraian diikuti contoh ataupun kesan. Misalnya, rangkap ketiga bahagian ini telah menyatakan tujuan untuk membentuk murid yang mempunyai adab dan nilai murni yang tinggi adalah disebabkan oleh keadaan remaja pada masa ini yang lebih terdedah kepada perkara yang tidak bermoral yang mampu menjurus kepada keruntuhan akhlak mereka. Contoh yang dibangkitkan juga berkaitan dengan isi tersebut, iaitu isu pelajar yang semakin hilang rasa hormat terhadap gurunya sehingga mampu ataupun berani mencederakan gurunya. Dalam bahagian ke-6, iaitu cara elemen profesionalisme keguruan menangani isu keguruan semasa, huraian isi atau penerangan yang diberikan kurang lengkap. Hal ini dikatakan demikian kerana cara pelaksanaan elemen profesionalisme keguruan dalam menangani isu keguruan semasa yang dihuraikan adalah secara ringkas sahaja. Buktinya, dalam perenggan kedua pada bahagian ke-6, hanya satu langkah yang dikemukakan untuk menangani salah satu cabaran untuk diselesaikan, iaitu melalui elemen ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam diri seseorang guru dikatakan mampu menyediakan murid dengan ilmu pengetahuan, kemahiran teknologi, pemikiran kritis dan inovatif. Penulis sepatutnya memberikan pelbagai elemen profesionalisme keguruan untuk mengatasi kelima-lima cabaran yang telah disenaraikan di bahagian yang kelima dalam penulisan akademik ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada penerangan yang diberikan berkaitan dengan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat PSH dalam menangani isu keguruan semasa pula adalah bersifat umum. Hal yang demikian ini kerana tiada sebarang penekanan terhadap jenis pendekatan PSH yang digunakan bagi mengatasi isu-isu keguruan semasa. Buktinya, penulis hanya menghuraikan secara umum cara pendekatan PSH, iaitu melalui sesi latihan, pembelajaran dan pembangunan kendiri untuk menangani kesemua cabaran keguruan semasa. Penulis tidak menyatakan sebarang pendekatan PSH yang spesifik, sama ada pendekatan bersemuka, teradun maupun pendekatan dalam talian untuk menyelesaikan isu ataupun cabaran-cabaran tertentu yang berlaku dalam profesionalisme keguruan. Penulis sepatutnya menyatakan pendekatan yang mana satukah yang digunakan bagi menyelesaikan cabaran-cabaran tertentu, sama ada pendekatan bersemuka ataupun pendekatan teradun ataupun dalam talian. Namun, sudah terang lagi bersuluh bahawa dalam penulisan beliau tidak menyatakan sebarang pendekatan PSH yang spesifik untuk menyelesaikan isu keguruan semasa. Dalam bahagian terakhir, iaitu bahagian penutup, penulis berjaya merangkumkan keseluruhan aspek penulisan akademik dengan memberikan kesimpulan bahawa profesion keguruan merupakan satu bidang yang mementingkan kualiti dan salah satu kerjaya yang dipandang mulia oleh masyarakat kerana kesungguhan menentang segala cabaran dalam melahirkan generasi yang bermoral dan cerdas. Penulis juga menyatakan bahawa elemen-elemen profesionalisme keguruan dan pembelajaran sepanjang hayat PSH begitu penting dalam bidang ini untuk mengatasi pelbagai rintangan yang ada dalam profesion keguruan yang semakin susah tahun demi tahun. Sebagai tambahan, sumber rujukan yang dirujuk oleh penulis untuk mencari maklumat adalah kurang memuaskan. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber rujukan yang dinyatakan hanyalah sebanyak 4 rujukan sahaja. Namun demikian, penulisan rujukan masih menepati format American Psychological Association APA dengan begitu baik sekali tanpa berlaku sebarang kesilapan format. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya pada hari ini dengan mengulas keutuhan wacana dalam penulisan akademik beliau. Pertama sekali, saya akan lihat ataupun ulas dari aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa merupakan aspek terpenting yang harus dinilai dalam sesebuah penulisan. Tata bahasa penulisan akademik penulis boleh dikategorikan dalam kelas sederhana. Hal yang demikian ini kerana berlaku beberapa kesalahan yang dapat dikenal pasti dalam aspek penggunaan perkataan tertentu dalam beberapa ayat.
Kesemua perkataan yang bergaris yang terdapat dalam contoh 1 dan contoh 2 merupakan kesalahan tata bahasa daripada aspek morfologi. Pengulangan kata yang sama maksud dalam satu ayat yang sama adalah dikira sebagai suatu kesalahan. Seperti dalam contoh 1, berlaku pengulangan kata cantik dan indah. Kedua-dua perkataan tersebut membawa erti yang sama, iaitu sesuatu yang mampu memikat hati. Penulis seharusnya memilih satu sahaja daripada perkataan-perkataan tersebut sekiranya ingin memasukkan ke dalam sesebuah ayat. Sama juga seperti yang tergaris dalam contoh 2, iaitu perkataan nusa dan negara. Berlaku pengulangan kata nusa dan negara yang membawa makna yang serupa, iaitu tanah air. Kedua perkataan ini tidak boleh berada dalam ayat yang sama. Oleh hal yang demikian, penulis wajibnya menggugurkan salah satu perkataan tersebut, sama ada perkataan nusa maupun perkataan negara. Berlakunya pengulangan kata menjadikan sesebuah ayat itu tidak gramatis dan pembaca boleh salah faham ataupun bersalah sangka bahawa idea ataupun pertautan idea adalah kurang dalam penulisan akademik tersebut kerana berlaku pengulangan kata yang membawa maksud yang sama. Seterusnya kita lihat pula dari aspek kohesi. Kohesi dalam penulisan terdiri daripada 3 bahagian, iaitu kohesi gramatikal, kohesi leksikal dan juga kohesi idea. Kohesi gramatikal pula dipecahkan kepada 4, iaitu rujukan, penggantian, penghalangan dan penghubung. Manakala kohesi leksikal pula terdiri daripada 2, iaitu referasi dan juga kolokasi. Baiklah, seperti yang tertera dalam contoh 1, penghubung dan merupakan salah satu penggunaan kohesi gramatikal penghubung yang berfungsi untuk menyambungkan ayat tunggal elemen yang kedua dalam profesionalisme keguruan ialah nilai dengan ayat tunggal elemen yang kedua dalam profesionalisme keguruan ialah etika. Dalam contoh 2 pula, terdapat kohesi leksikal referasi yang mana kata sinonim objektif dan matlamat yang membawa maksud yang sama, iaitu tujuan digunakan dalam pembinaan sesebuah ayat. Apabila penulis mengandungi kohesi antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka perkara tersebut membantu mewujudkan koheren dalam sesebuah penulisan. Kewujudan koheren dalam penulisan merupakan satu aspek yang memastikan bahawa segala maklumat yang ditulis difahami dengan jelas oleh pembaca tanpa sebarang kekaburan. Contoh di atas menunjukkan wujudnya koheren dalam penulisan akademik tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat hubung kait dan rentetan antara isi utama dengan ayat selanjutnya. Pemupukan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam diri setiap guru merupakan rentetan kepada isi utama, iaitu cabaran untuk menyediakan murid dengan ilmu pengetahuan, kemahiran teknologi, pemikiran kritis dan inovatif dalam profesionalisme keguruan kerana ayat tersebut merupakan langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada aspek yang terakhir, iaitu aspek laras bahasa. Laras bahasa ialah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa yang merujuk kepada penutur, pendengar, situasi, topik dan tujuan perbincangan. Laras bahasa terbahagi kepada 11 jenis, iaitu laras bahasa biasa, laras bahasa iklan, laras bahasa sains, laras bahasa media massa, laras bahasa rencana, laras bahasa undang-undang, laras bahasa agama, laras bahasa sukan, laras bahasa sastra, laras bahasa ekonomi, dan yang terakhir, laras bahasa akademik. Seperti yang tertera di atas, kedua-dua contoh tersebut menggunakan laras bahasa rencana kerana mempunyai ciri laras bahasa tersebut, iaitu memberikan maklumat kepada pembaca secara umum. Dalam contoh 1, definisi perguruan dalam konteks pendidikan telah diberikan yang bermaksud pengajaran. Dalam contoh 2 pula, konsep pembelajaran sepanjang hayat PSH diterangkan
sebagai satu perubahan dalam bidang pendidikan yang mencakupi proses memperoleh ilmu pengetahuan dan berpotensi untuk mengubah akhlak seseorang menjadi lebih baik. Kesimpulannya, setiap penulisan yang dihasilkan tidak mengira sama ada penulisan tersebut dibuat oleh pelajar maupun pendidik, tetap mempunyai kelompangan dan kecacatan kerana sesungguhnya yang sempurna hanya hujah Tuhan sahaja. Menurut pandangan saya, keseluruhan penulisan akademik ini boleh dikategorikan sebagai penulisan yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan isi menepati kehendak soalan yang diberikan penjelasan yang lengkap sehingga akhirnya membolehkan para pembaca memahami isi kandung atau input yang ingin disampaikan. Baiklah, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.